Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan muka surat 73 lah. Al-Mawjibus Sabi'. Mulazamatut taubah wal istighfar. Prinsip yang ketujuh, iaitu sentiasa bertaubat dan beristighfar. Jadi bertaubat dan beristighfar yang diletakkan sebagai prinsip yang ketujuh, prinsip keselamatan yang ketujuh, adalah merupakan satu perkara yang sangat penting. Walaupun kitab ni ringkas, tetapi pendedahan yang diberikan itu sebenarnya sangat jelas. Kita cuba tengok muka surat 73. Teks Arab, kita ambil teks Arab. Terjemah itu sebelah tu. Faqad tazafaratin nusus fil kitab was sunnah fi bayani fadli at-taubati wal istighfar wa annahuma mujibun azim lin najah yawm al-qiyamah. ولهذا يقول الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: Ajibtu liman yahlik wan najah ma'ah kila wa ma hiya faqala al-istighfar. Dia kalau dalam asal tu dia ada tambahan lagi, wa kana yaqul ma alhamallahu subhanahu abdan al-istighfara wa huwa yuridu an yu'adzibah. Sini dia tak masuklah. Kalau dalam kita asal tu dia ada tambahan. Tambahan itulah sebenarnya kalau kita masuk baru boleh faham balik. Tak apalah, saya akan bagi penjelasan selepas ni. Cuba tengok Arab tu lah. Kalau terjemah tu boleh baca sendirilah. Cuma saya nak baca Arab dia ni. Faqad tazafaratin nusus. Maka sesungguhnya tazafarat ni maknanya dia ada makna sangat banyak tu sebenarnya. Sesungguhnya sangat banyak nas-nas sama ada daripada Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan kelebihan taubat dan istighfar. Itu kalau Arab dia tu lah. Dan kedua-duanya, yakni taubat dan istighfar, annahuma, dan kedua-duanya, yakni taubat dan istighfar, mujibun azim, merupakan penyebab yang paling besar lin najah, untuk keselamatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Walihada, dan kerana itulah seorang sahabat besar, sahabat yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, pernah berkata, dia kata, ajibtu liman yahlik wan najatu ma'ah. Saya rasa kagum, saya rasa pelik, saya rasa kagumlah maksudnya, bagi orang yang akan binasa dan keselamatan ada bersamanya. Suspense sikit dia sebut tu tak? Selepas ni dia ada penjelasan. Maka dikata kepada Sayyidina Ali, apakah yang dimaksudkan bersama orang yang akan binasa itu? An-najah, keselamatan. Apa dia maksud an-najah itu? Maka Sayyidina Ali berkata, al-istighfar, beristighfar, yakni memohon keampunan dari sisi Allah. Baik. Jadi ana rujuk dalam asal dia lah. Dia juga berkata, selepas daripada perkataan ini dia ada sebut hak tu sebenarnya yang memudahkan kita faham kata-kata dia ni. Apa dia? Dan seterusnya Sayyidina Ali berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengilhamkan kepada seseorang al-istighfar. Mana Allah tidak timbulkan satu perasaan untuk beristighfar. Kalau seseorang itu memang Allah nak azab dia. Mana seseorang yang Allah bermaksud untuk azab dia, Allah tidak akan timbulkan dalam perasaan orang itu semangat untuk beristighfar. Ini kata-kata Sayyidina Ali. Jadi maknanya kata-kata itu lebih menjelaskan perkataan sebelum itu. Maksudnya begini.
Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa mana seseorang yang akan binasa, tiba-tiba dia banyak beristighfar, maka orang itu tidak akan binasa. Maknanya orang itu tidak akan diazab. Orang yang banyak beristighfar, banyak bertaubat, itu tanda orang itu akan selamat di hari akhirat. Mungkin satu ketika dia banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, tetapi bila berlaku, jadi maknanya bila banyak beristighfar, banyak bertaubat, maknanya sudah berlaku perubahan dalam hidup seseorang itu. Bahkan tak mungkin seseorang yang banyak istighfar, dia ni akan terhumban ke dalam neraka. Seolah-olah begitu. Itu yang dimaksudkan. Bahkan Sayyidina Ali kata seseorang yang Allah takdirkan dia ni masuk neraka, diazab dalam neraka, tak mungkin Allah timbulkan perasaan dia nak bertaubat dengan begitu banyak setiap hari. Sekali dua tu tak kira, ni maknanya banyak bertaubat. Siapa Sayyidina Ali kata gitu? Tu dalam kitab asal dia. Maknanya kemusnahan hidup seseorang itu, dia tidak berada seiring dengan banyak istighfar. Ini maksud Sayyidina Ali. Yalah, istighfar ni hadirat, kalau kita sebut dalam bahasa yang mudah lah, tak ada orang tak erti maksud dia tu. Bila kata orang Islam akan sebut istighfar, dia akan lalu minta keampunan dari sisi Allah. Jadi kalau seseorang itu dengan ikhlas dan banyak-banyak beristighfar, ni salah satu tanda ikhlas juga. Banyak sangat beristighfar, setiap kali itu istighfar sama, dia boleh menjadi pagar maya pada seorang itu. Bahkan kekerapan beristighfar itu dia boleh menjadi tazkirah pada orang itu sendiri. Itu yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali di sini. Sebab tu dia kata memang pelik. Pelik ni mana tak mungkin lah seseorang yang akan diazab tiba-tiba banyak istighfar. Tak mungkin. Allah buat begitu. Sebab tu dia kata Allah tidak ilhamkan pada orang yang akan diazab tiba-tiba banyak istighfar masa hidup di muka dunia. Tak mungkin. Kenyataan itu merupakan suatu keyakinan daripada Sayyidina Ali bahawa orang yang banyak beristighfar ni orang yang sudah ada sumber kejayaan, orang yang sudah berada di atas landasan kejayaan di hari akhirat. Itu yang dimaksudkan. Jadi hak ni ana rujuk dalam dia punya, sebab kalau dalam internet tu dia ada ni kata-kata ni. Dalam bab istighfar dia mari berpuluh-puluh pandangan sahabat tentang istighfar. Dia sebut kali ni. Dah hak ni dikatakan sahih. Cuba tengok bawah tu. Syekh Nasiruddin Al-Albani kata sahih. Riwayat ni sahih. Ni dia panggil asar sahabat. Asar sahabat ni sahih. Baik. Seterusnya. وعندما سأل عقبة بن عامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة قال صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. Tadi tu nombor 2 bawah tu saya tersilap dia punya kod, dia punya apa ni, nota kaki tu. Cuma saya tengok tu dalam internet tu dia ada dia buat rujukan dia lah. Jadi hak nombor 1 tu hak tadi tu akhrajahu ad-dinuri fil mujalasah wa jawahirul ilm. Tu dalam kitab tu. Hak ni sahih. Baik. Ketika mana Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejayaan. Kena ingatlah kejayaan yang kita bincang ni kejayaan selamat daripada neraka. Tu maksud dia. Tu maksud kejayaan. Sebab atas dunia ni dia tak nyata sangat. Baik tahu mana pun tak nyata lagi selamat. Mengedut di dunia. Dia akan nyata di hari akhirat. Kadang-kadang orang yang kita tak sangka pun dia tu ahli syurga. Kita akan nyata semua di hari akhirat. Buat apa ya Allah buat gitu tu supaya kita berhati-hati. Biar kita usaha sepenuhnya, sehabis tenaga kita untuk dapat kejayaan tu. Ini contoh, beberapa contoh prinsip asas. Jadi bila Uqbah tanya Rasulullah berkenaan dengan kejayaan di hari akhirat, maka Nabi kata beberapa perkara. Nabi sebut 3 perkara di sini. Pertama sekali Nabi kata amlik alayka lisanak. Kamu kawal lidah kamu. Terjemahan secara harfiahnya amlik, kamu milikilah. Kamu biar kamu yang berjaya memiliki lidah kamu. Itu terjemahan harfiah lah. Tapi maksud dia, sebab ini hadis ni. Hadis Nabi ni. Maksud dia amlik alaika lisana, maknanya kamu kawalah lidah kamu. Jangan biar dia bercakap sesuka hati. Itu
Tu yang pertama. Maknanya dalam setengah riwayat Nabi pegang lidah, Nabi jelek, Nabi pegang. Inilah punca manusia rosak, punca manusia binasa. Sebab tu dalam syarah-syarah baru, bila hadis-hadis yang menyebut kata lidah banyak diterjemah dalam bentuk komunikasi. Sebab sekarang ni zaman kita ni, lidah ni peranan dia tidak peranan seperti dulu. Mula ni orang ada telefon, smartphone, jadi apa-apa maklumat tu dia melalui telefon dia. Lidah ni tak banyak je. Lah ni kalau mengopak, dia mengopak melalui internet. Dosa lebih besar lah. Sebab para ulama kata dosa mengumpat, dosa fitnah ni besar kecil dia berdasar kepada sejauh mana tersebar. Dan boleh dikatakan tak ada khilaf di kalangan ulama, orang yang memulai fitnah, dia pemula fitnah, dialah dosa paling besar. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu kena berhati-hatilah. Kita guna smartphone kita tu tak berhati-hati. Berhati-hati. Jadi bila sebut hal lidah, maknanya berkait dengan penyebaran maklumat. Nak sebar maklumat ni kena jaga sungguh. Sebab ana bimbang takut hilang dah perasaan. Seolah-olah masa bila nak sebar maklumat, dia tak ada nilai akhlak di situ. Tu tak betul tu. Kena jaga molek ni hadirin. Itu yang pertama. Yang kedua, wal yasa'ka baituk. Hak ni terjemah apa ni, sebab dia perlu huraian perkataan ni. Wal yasa'ka baituk. Kalau hak diterjemah di sini, betul dah terjemah tu. Biarlah terasa luas bagimu rumahmu. Itu betul lah tu. Sebab lam tu dia panggil lam amar ghaib. Dalam bahasa Arab panggil lam tu amar ghaib dia panggil. Biasa fi'il amar ni, biasa amar dalam bahasa Arab, hak biasa dia merujuk pada mukhatab. Buatlah, mesti orang ada depan. Tak okey kita suruh orang, tak ada. Tapi dalam bahasa Arab ada juga kita tu dia panggil lam amar ghaib. Amar ghaib maknanya suruh perintah kepada orang yang tidak ada di hadapan kita. Tu. Sebab itulah setengah-setengah mutarjim, penterjemah, dia kata amar ghaib ni kita terjemah biarlah. Dengan itu dia. Misalnya kalau kita buat ayat man arada an yabath falyabhath. Siapa nak bincang, bincanglah. Tu dia panggil amar ghaib dari segi bahasa Arab. Ni pun gitulah juga. Jadi terjemah dia wal yasa'ka baitu, biarlah rumah engkau terasa luas. Apa maksudnya? Tenang. Biar kamu terasa tenang. Cuma dari sudut syarah, ni ana tengok syarah yang disebut oleh dalam kitab Al-Mafatih fi Syarhil Masabih. Maksudnya begini. Dia kata wal yasa'ka baituk, maknanya uskun fi baitik wala takhruj min illa ila amrin dururiyin wala yujalisun nas fa inna mujalas aktsaran nas darara. Ni bagus ni. Anda tengok ni memang sesuai sangat zaman kita. Apa dia? Biarlah engkau banyak berada di rumah. Jangan engkau keluar daripada rumah kecuali untuk perkara penting sahaja. Jangan kamu banyak bergaul dengan manusia, kerana banyak bergaul dengan mereka akan menimbulkan kemudaratan. Mana kalau tidak perlu tak payah tubik duduk dalam rumah. Tu Nabi sebut 1400 tahun dulu. Tidak setengah orang puas duduk buah kedai kopi. Boleh dosa, tak ada pasal-pasal. Tu. Jadi ni 1400 tahun dulu Nabi sebut. Biar kamu rasa tenang di rumah kamu. Tak usah duduk keluar lah. Kalau tak ada dia kalau bahasa Arab amrin ila amrin dururiyin. Yang mana perkara hak dururi, hak penting sungguh. Sebab tu masa anak ngaji lutut dua anak kata, kita duduk asrama 23 orang. Kalau nak pergi kedai tak usah pergi semua. Nak beli dia pergi 2-3 orang sudahlah. Jadi tu guru kita sebutlah apa sebab kedai ni banyaklah jadi dosanya. Orang tu tutup aurat banyak mana. Ramai mana. Siapa tu guru kita pesan masa ngaji tu. Kira gitu ya. Tu. Jadi kalau pakak pergi kadang-kadang bukan keperluan, bukan dururi, tubik juga tak malik. Tu. Ni Nabi sebut ni. Tu maksud wal yasa'ka baitu. Setelah orang duduk rumah supaya dia neraka dah bahasa. Tu ada tak kena lah tu. Duduk rumah luas sosok kena serabut perut. Tu ada tak kena tu. Kena urus dengan kena semak semula tu. Hubungan dengan keluarga. Banyak perkara ni syarah hadis ni. Ana sempat rujuklah. Tapi ini antara terjemahan yang bagi anaknya perlu kita renunglah. Jangan keluar daripada rumah. Duduk dalam rumah. Kecuali ada perkara penting. Sebab kalau banyak bergaul, maksud banyak bergaul ni banyak bergaul kerana hak tidak perlu.
dia timbul perkara darara, timbul perkara mudarat. Tak salah. Tu. Cumanya hadis ni kalau kita tengok dalam konteks kita sekarang duduk di rumah bahaya lagi. Sebab dengan internet tu, dengan telefon, dengan internet banyak masalah. Sebab itulah hati-hadirat, setengah-setengah hadis tu dia kena tengok dalam konteks dia. Dulu isu mudarat banyak di luar rumah. Sekarang ni isu mudarat dia bukan berkait dengan luar ataupun dalam rumah, tidak. Tapi dia berkait dengan bagaimana kita menguruskan masa kita. Kadang duduk di rumah tu lebih besar lagi dosa. Sebab apa? Dia tak ada orang tengok. Sebab tu ni hadis ni mengikut setengah ulama dia kena baca dengan hadis lain. Hadis Nabi kata seseorang yang depan orang molek, tapi bila dia duduk bersendirian dia buat semua perkara Tuhan larang. Dia buat tu. Hak tu siapa mereka Allah hapuskan amalan baik dia. Hadis tu ana baca dalam kitab Syekh Dr. Salim Al-Hilali. Sebab Nabi kata sesiapa duduk depan orang nampak jauh pelik, tapi bila duduk seorang dia buat dosa banyak. Lah ni dengan zaman kita sesuai hadis tu. Dengan telefon dia tu dia tengok macam-macam benda hak tidak halal. Dia mengumpat dalam telefon dengan skala yang besar. Dia fitnah pun dalam skala yang besar. Jadi tak tubik rumah tu lebih besar lagi malapetaka. Sebab tu hadis ni dia kena tengok pula. Dia tak boleh tengok sehadis. Hak Nabi sebut ni sesuai dengan zaman dulu. Tubik di rumah tu lah banyak masalah lah. Tapi lah ni tak mesti. Tu sebab itulah ulama kata hadis ni kena tengok dalam konteks majmu'ah kolektif lah. Hadis ni kena campur dengan hadis tu. Baru kita boleh faham dengan baik. Kena beringat lah tu. Kena beringat. Maknanya, kukuk mana pun tujuan apa. Tu anda kata konteks yang Nabi sebut ni. Konteks mana, tempat mana yang boleh menghasilkan dosa. Jangan pergi tempat tu. Itu maksud hadis ni. Jadi kalau dalam kehidupan kita zaman moden lah ni, dunia bagaikan satu kampung ni, tak ada batas sempadan dah hidup hakikat lah ni, agak-agaknya sudut mana yang paling banyak kita buat dosa. Tidak semesti dulu. Kadang-kadang luar rumah tu jadi kurang pula dosa. Duduk di rumah sore-sore jangan kira dengan ada telefon ni kecil di rumah, ada skrin besar mana tu tak? Kita kata dia punya komputer tu, internet lebih laju lagi. Di rumah tu. Hak tu lebih bahaya. Sebab itulah kena faham molek lah. Jadi hadis ni sebenarnya menuntut kita kena cerdik. Zaman kita ni sudut mana ke tempat paling banyak yang menyebabkan jadi boleh dosa. Sebab tu ada ulama tulis khusus tentang telefon bimbit ni. Nama dia pun Al-Hatif. 100 muka surat lebih. Dia bincang tentang smartphone lah. Baik. Yang ketiga, wabki ala khati'atik. Hendaklah engkau menangis kerana berbuat dosa. Tu ana terjemah mafhum dia, lebih mudah. Wabki ala khati'atik. Hendaklah engkau menangis kerana berbuat dosa. Biar rasa sedih kerana buat dosa ni. Jangan rasa bangga pula, cerdik aku boleh tipu orang tu. Cerdik aku gini. Jangan biar ada gitu. Nabi kata wabki ala khati'atik ni, dia kalau kita nak terjemah dalam bahasa mafhum, bertaubatlah segera bila buat dosa. Cumanya dari segi bahasa Arab sebab kalau terjemah di sini ni dia tidak nampak kehendak bahasa Arab. Dia maksudnya begini. Kaedah bahasa Arab khati'ah ni, cuba perhati ni kalau tak belajar bahasa Arab pun buat-buat ertilah. Khati'ah dalam bahasa Arab maknanya satu dosa. Khati'ah dalam bahasa Arab maknanya satu dosa. Khataya dosa-dosa. Tetapi kaedah bahasa Arab bila isim mufrad kita idhafahkan kepada satu isim yang lain, hak mufrad tu dia jadi makna umum. Jadi kita boleh terjemah begini, wabki ala khati'atik, dan menangislah kerana buat apa-apa dosa. Bukan dosa, banyak dosa. Tak kira dosa jenis mana pun, kena rasa takut. Jangan takut dosa besar saja. Jangan takut dosa zina saja. Dalam kita ada sebut dosa zina dengan dosa rasuah mana besar? Besar rasuah lagi sebenarnya. Tapi orang kita tak berasa gitu. Sebab dia kata zina-zina berkait dengan individu ya. Dosa rasuah tu ulama kata besar lagi. Semakin besar dia punya rasuah tu semakin besar.
Tapi orang kita ni tak faham gitu. Sebab dosa rasuah ni dia melibatkan hak orang lain. Misalnya kalau pemimpin rasuah nak banding dengan ada orang kapur zina, hak tu besar lagi. Rasuah tu. Saja nak sebut tu. Aku tak ingat. Aku tak ingat saja nak sebut. Biar berhati-hati. Berhati-hati ajalah. Lepas ni kita akan bincang sebab dosa berkait dengan seorang. Dosa kita berkait dengan mengambil hak orang lain. Seorang. Dengan dosa yang melibatkan berjuta kepentingan orang lain. Itu besar lagi. Tu Baik. Jadi daripada hadis ini kita boleh ambil 3 perkara penting lah. Kalau kita nak selamat di hari akhirat, kena jaga 3 perkara. Dalam hadis ni, dalam hadis lain banyak lagi. Pertama sekali jaga lidah. Maknanya komunikasi kita. Proses penyebaran maklumat tu kena jaga. Nabi kata kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Boleh dah kita nak kata seorang itu berdusta. Kita nak kata dia tu bohong, boleh dah. Setiap maklumat masuk dalam diri dia, dia pun terus sebar. Setiap tengok maklumat dalam handset dia lah kita kata. Tak kira lah dalam FB, kat TikTok, dia sebar. Tanpa membuat tabayyun terlebih dahulu. Tanpa membuat tabayyun. Tanpa membuat semakan maklumat tu benar ke tidak. Mungkin dia tidak bermaksud nak sebar yang benar. Mungkin dia tak tahu betul ke tidak. Cuma dia suka sebar maklumat. Tak tahu betul ke salah. Perbuatan itu dalam konteks agama sudah boleh dianggap sebagai berdusta. Awak sengaja ke tak sengaja itu tidak menjadi perkiraan di sini. Sikap menyebarkan maklumat tanpa membuat pencerahan itu sudah dikira berdusta dalam agama. Jadi kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Baik, cuba tengok huraian di sini. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosa yang engkau lakukan. Kenyataan Nabi ini sebagai satu isyarat supaya kita bertaubat dan beristighfar. Begitu. Selepas tu anda tidak nak bincang lah sebab anda sebut dah saat ni. Sebab isim mufrad bila diidhafah. Cuma anda nak sebut gini. Sebab dalam hadis pun sebut gini juga ni dalam syarah hadis. Jadi taubat dengan istighfar ni apa bezanya? Istighfar dengan taubat ni apa beza? Sebab kalau kita tengok dalam Quran pun dia sebut suku-suku tu. Bertaubatlah dan beristighfarlah. Dalam Quran banyak sebut gitu. Letak. Jadi maknanya seolah-olah daripada ayat tu istighfar ni lain. Taubat ni lain. Memang dia ada beza. Ada beza. Istighfar ni kita minta Allah ampunkan dosa kita dan kita minta Allah tutup keaiban kita. Itu makna istighfar. Sebab itulah ulama kata istighfar ni hanya Allah saja boleh buat. Allah saja boleh buat. Kalau manusia dia boleh al-afu. Afu ni makna dia maafkan. Kayak kita ni kan dalam konteks agama kita, dia panggil konsep taubat. Kalau kesalahan kita dengan manusia, misalnya kita fitnah seseorang. Jadi bila Allah tidak akan ampunkan dosa fitnah tu kalau sekiranya kita minta maaf dengan Tuhan dia dan kita bersihkan nama dia. Kita buat pembetulan balik. Proses maknanya Tuhan dia pun maafkanlah. Maknanya hak tu dia panggil al-afu. Satu lagi dia tidak boleh sudah setakat itu. Bila kita sudah selesaikan dosa kita dengan manusia, kita kena pergi satu tahap lagi, iaitu minta istighfar kepada Allah. Minta istighfar itulah seolah-olah kita minta Allah tutuplah keaiban kita. Jangan orang tahu. Setengah ulama dalam syarah hadis, istighfar ni makna kalau orang tahu dah pun minta orang berhenti bercakap. Jadi Allah buat orang jadi lupa dosa kita. Itu makna istighfar. Maknanya penghapusan dosa disertai dengan Allah tutup keaiban kita. Besar tu. Besar tu. Dosa hapus dah tiba-tiba orang duk kecek rata lagi kesalahan kita. Tak nanya tu. Istighfar dia lebih menjurus kepada kita minta supaya Allah hapuskan dosa kita dan dosa yang kita buat tu Allah tutup, jangan bui orang tahu. Sebab tu dalam huraian setengah ulama dah orang tahu dah dekat zaman kita ni, zaman internet kan. Kita minta biar orang tidak, lepas tu orang jadi kurang bercakap. Tahu dah orang pun jadi tak sekecek bab kesalahan orang tu. Itu nikmat tu. Nikmat besar tu. Sebab tu bagi ana daripada pembacaan ana lah. Ni ana tidak tuduh pada mana-mana. Ni daripada pembacaan ana. Jadi ulama sebut kita kena tengok tu, kena nilai tu. Seseorang buat dosa, tiba-tiba 10 tahun orang hidup kecek lagi tu dosa dia.
Setengah ulama menimbulkan maknanya menimbulkan pertanyaan, kenapa berlaku begitu? Kalau seseorang itu betul-betul beristighfar, betul-betul bertaubat dan minta keampunan, dan dia dapat maghfirah daripada Allah, tak mungkin orang yang akan bercakap sampai 10 tahun, 20 tahun, hidup sebut lagi keburukan dia. Sebab itulah ramai, bukan ramai, mana beberapa ulama yang anda tengok, ada kebarangkali orang ni tak bertaubat. Hak sebenar, bertaubat yang sebenar, ataupun taubat dia tu tak cukup syarat, Allah tak terima. Dan mungkin dia tidak minta dengan Allah dengan sepenuh hati dia, menyebabkan dosa dia tu 10 tahun, 20 tahun, orang sebut lagi. Tapi ada setengah orang, dosa dia buat tu, orang tahu, kemudian hilang dengan kita, orang pun tak kecek. Hak ni kemungkinan dia betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, dan dia beristighfar kepada Allah. Bukan sekadar bertaubat, dia beristighfar kepada Allah. Sebab tu dosa dia, orang tahu, cuma orang tak sikit. Nikmat tu, orang tahu kita buat salah. Tapi orang tak sikit. Orang tak pandai. Orang tu tak hormat pada dia. Bagaimana waktu tu dia sudah dapat maghfirah tu daripada buku-buku yang anda baca lah. Memang kita tengok gitu semua dalam kehidupan kita. Memang kita tengok gitu. Setengah orang tu kita tengok dia, kita tahu dah, oh dia ni dulu buat. Tapi kita tak sikit. Dan hormat tu tetap ada kepada dia. Ana rasa orang ni telah bertaubat dengan taubat nasuha. Itu maksud maghfirah. Kena doa hadirat banyak. Cuba tengok sini. Betul benar kita ni. Dosa kita tu orang tahu semua, tiba-tiba orang senyap, awak tak kecek. Kadang-kadang bila ada orang sebut, orang malah cara. Orang tak sih bicara. Betul wah kita tu. Hak nanya je lah mana. Hak tak ada dek orang buat. Atau orang ungkit lagi 20 tahun dulu. Tak hilang-hilang. Tu kena fikir kot. Tama-tama orang buat dosa. Apa yang jadi orang sebut macam kesalahan aku. Kena betul diri. Kena buat muhasabah diri. Ada tak kena lah tu. Ada tak kena tu. Ini bukan prejudis ni. Ni maknanya proses muhasabah. Kena fikir tu kau tu. Ya. Kepala anak jawab ni. Tapi dah tanya kena royak juga. Anak jawab soalan ni bukan anak sebut ni. Ini jangan nampak siapa-siapa biar nampak tiang kereta gitu sudah. Maksudnya begini, kita sebut secara umum. Misalnya ada kis-kis tertentu lah kita kata orang tu buat salah. Tiba-tiba kalau kecil dia, mana mungkin akan ditangkap. Padahal memang dia buat salah pun. Dia dilindungi oleh undang-undang. Boleh jadi dia ni orang penting dalam negara, boleh jadi. Ataupun dia ni orang besar. Tentu kesalahan dia begini, isu dia begini. Hak tu sebenarnya bagi anak lah. Hak tu secara teknik hidup atas dunia. Ni kita nak cakap dalam konteks agama. Boleh ke tidak kita ulas sebut kesalahan orang? Tak boleh dalam agama kita. Sebenarnya. Walaupun dia buat salah. Apatah lagi kalau kita sebut kesalahan dia supaya orang tidak sokong dia. Tak boleh sebenarnya dalam agama kita. Tapi sistem pilihan kita ni mendidik masyarakat jadi jauh dengan agama. Hak tu setengah orang taksir pada sistem ni. Memang sungguh. Dia mendidik kita jadi, oleh kerana kita nak, tu kata tu anda jadi kena masuk channel tu lah. Tapi perlu tahu. Sistem ni mengajar kita, nak dapat undi kena sebut keburukan orang. Baru orang tak undi dia. Ni langsung bercanggah secara total dengan agama kita. Tak kena lagi. Kecuali kesalahan dia tu hak berkait dengan negara. Berkait dengan isu kepentingan umum. Bukan hak peribadi. Tapi kalau kesalahan dia sudah sesat dah dulu misalnya dah. Sudah diputuskan oleh mahkamah. Tiba-tiba ungkit lagi, tak boleh tu. Dosa besar tu. Dia sesat. Takut dia bertaubat dengan dosa tu. Mana tahu. Tapi sistem ni, dia mendidik kita begitu. Kadang-kadang buat, hak tak ada pun buat. Hak sesat dah buat. Ceramah, nak malam. Dia sebut tentang keburukan. Benda tu sesat. Mahkamah pun hukum dah. Ataupun benda tu 40% saja maklumat. Dia tambah 70%. Hak orang ni dia tukar nama. Tak segi takut daripada fitnah, dia tukar pada naratif. Berdosa besar. Sebab tu bagi benda-benda gini hadirat. Kalau ada orang tak terlibat dengan sistem pilihan raya pun kita kadang tak nak kata ke dia. Sebab sistem ni mendidik kita jadi supaya orang kafir. Cara mikir. Sedangkan tak boleh hadirat. Anda kalau tengok kadang-kadang orang politik ceramah kita using.
Pusing tengok. Benda tak ada dek pun dia buat. Jadi menyebabkan orang benci pada kau tu. Lepas bila raya, huwa min ashabi, dia ni sahabat kita. Peluk cium tu tak ada. Bukan cara agama lah betul hati tak. Ni sistem ni dia akan ajar kita gitu. Jadi kalau kita tak berpegang teguh dengan sakah dan baca Quran dengan hadis, kita akan hanyut tergelai raih dalam sistem tu. Bahaya tu. Ni orang yang nak ceramah politik kena ingat tu. Dia kena ingat kepada akhlak tu. Seolah tak ada akhlak masa pegang mikrofon tu. Baik ke hadis tadi, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli. Sesuatu maklumat hak masuk pada kita, sebar je. Tanpa buat penjelasan. Hak tu pun boleh kata dusta dah. Hak ni rekod musyawarah nah. Musyawarah nak buat lagu mana isu ni biar jadi jatuh maruah dia. Oh berat dah tak. Anak kuasa dosa ni tak nak pikul di hari akhirat. Sebab benda ni dia ceramah atas stage dia live pun lah tu semua orang pun. Sebab tu anak pernah sebut, anak kata baik ceramah kut Inggeris lah, dosa besar lagi sebab ramai orang reti bahasa Inggeris. Kalau kut Melayu ni sekadar orang Melayu boleh dengar dan nak dosa sangat. Dah. Banyak lah hadirat kalau nak ulah tu banyak lah. Mungkin zaman lah ni kita boleh tengok track record orang 10 tahun dia kecek lagu mana penipu hangit kadang-kadang tu. Naratif ni fitnah. Mana boleh kita sebut perkara yang menyibak. Cuba tengok dalam agama kita. Kita nak bercakap tentang keburukan orang, dia mesti sahih. Riwayat mesti sahih. Dalam agama kita, kalau hal yang berkait dengan kelebihan orang, kalau hadis dhaif boleh. Ni yang panggil akhlak dalam periwayatan, dalam menceritakan. Kita nak bawa satu orang cerita kepada kita. Kalau hadis dhaif tak apa, ni anak untuk mudah faham. Kalau hadis dhaif pun tak apa. Untuk kalau bab kebaikan orang, nak cerita orang ni baik, kalau dhaif pun tak apa. Mana ulama meringankan hal tu sebab apa? Ni cerita kebaikan. Tapi kalau nak cerita keburukan orang, tak boleh. Dhaif tak boleh pakai. Dia kena sahih. Kalau sahih pun tak boleh sebar. Kalau keburukan orang. Kalau sahih pun tak boleh. Kecuali isu tu isu yang berkait dengan kepentingan negara. Kiki besar, bukan berkait dengan peribadi dia. Tapi kalau kes besar pun, kalau sudah sesat dah dulu, dia kena hukum dah. Tak boleh hukum. Kalau kita kata gini, kalau orang politik kata, tu bodoh tu dia panggil. Dia kata kita bodoh tu kalau kita kecek lagi tu. Tak cerdik orang agama dia kata. Lepas tu nak kecek ke dia dalam ceramah? Hak tu Nabi kata, jangan hidup kecek. Kalau cakap aku dosa, Nabi sebut. Mu ni Islam kau tidak. Dia kena tanya begitulah. Dia kata nak ceramah ke dia, anak jumpa dah, anak kena dah ni. Dia kata, patut nak kecek ke dia? Go ni tak boleh, go ni tak boleh. Orang Islam tu. Dia sudah tenggelam dalam sistem itu. Sedangkan Nabi kata, tak boleh kecek. Kecuali kita yakin ada kebaikan. Apatah lagi kalau benda tu menimbulkan keburukan. Orang kata nak ceramah, mana kalau lagu tu? Tak ada modal nak ceramah. Tak usah ceramah. Nak kau ceramah siapa masuk neraka, tak ada pasal. Payuh hadirat anak kecek mudah-mudah gitu ya. Kadang-kadang orang ni tak erti kalau kita berkiyah-kiyah. Nak minta maaf lagu mana tu? Nak minta maaf lagu mana tu? Dia duk cerita keburukan ini. Atas pentas. Hot tu hana lemuh tu. Kadang-kadang ustaz sendiri, title ustaz pun kecek gitu juga. Yang ni sistem ni dia akan mendidik masyarakat. Padahal orang ni kadang-kadang kalau tidak duduk atas stage tu molek benar perangai. Naik atas tu ya. Jadi perangai lagu tu selalu. Bapak sistem ni bukan sistem. Gitulah no. Tu sebenarnya kena berhati-hati hati-hati kita ni. Sebab tu kadang-kadang anak sebut secara berkiyah bila boba apa lima syaitan duduk dalam gua betul-betul. Itulah maksudnya kena berhati-hati kena berhati-hati. Kena berhati. Kalau tidak takut tak orang nak pikul takut tak padan dengan dosa mari masjid, dengan pahala mari masjid, pahala semai. Takut tak padan. Nak cover dosa duk fitnah orang. 2 minggu tu. Nak boleh mengundi tu. Tapi nampak tak habis lagi, ada lagi lepas ni. Itulah kena berhati-hati. Ni kita ni hati-hati lah. Anak sebut ni sebab kita bincang ni tajuk ni dah ni. Kalau kita dah bincang ni lah. Kau ni Nabi kata suruh jaga wa amlik alaika lisan. Ni jaga lidah tu lah. Anak kena dah ni, anak nasihat dah. Dia kata lagu tu kat Ustaz Din dia kata nak ceramah tak ada modal. Dia kata tak boleh kalau tak sebut hak keburukan orang, tak ada modal. Modal ni buruk saja, keburukan orang saja modal. Maknanya orang ni tak ada idea sebenarnya. Dia jahil bab pemerintah. Dia tak erti nak ayat
bicara tentang polisi, prinsip, dia tak erti. Jadi seolah sebut keburukan orang, baru orang tak undi kawan tu, dan dia target tu dengan sengaja tu. Oh, dosa besar dia tu. Lepas tu tak minta maaf dah. Tak minta maaf. Berapa tu? Cuba bayar lah. Lama dah duduk situ ni nak sebut no. Cuba bayar. Seorang yang berkedudukan tinggi, dia kecek lagu ni, dia nak minta maaf bila? Dia nak minta maaf. Oh, minta maaf saya sebut tak betul berlaku. Dia minta maaf gitu. Cuba fikir. Lebih berat pada fikir bukit lagi nak buat tu. Tak akan minta, dan dia kira akan menjatuhkan maruah dia. Dia tak fikir neraka di hari akhirat. Tu sistem ni. Dia mengajak kita gitu. Sebab tu anak-anak tak kata kalau orang tak singgung dia. Sebab dia kata dia benci pada sistem. Tu banyak perkara lah. Banyak perkara. Bukan dia anggap, sebab tu dia kata orang jenis kecek benda-benda hak tidak sensasi ni orang bodoh. Orang cerdik ni orang dia boleh mensensasikan. Tu tak sopo, jauh dengan agama kita tu. Jauh dengan agama kita. Kita jumpa dah hadis. Anda tak ingat, kita pernah sebut hadis. Nabi pernah sebut dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Mana setiap timbul isu, Nabi tak benar kita mengikuti isu yang timbul. Hadis tu ulama kata hadis politik, hadis berkait dengan masyarakat. Timbul satu, katalah kita tengok dalam WhatsApp kita, telefon kita, timbul isu, kata ada seorang ustaz kena takak basah. Nabi tak benar kita ikuti isu tu. Nabi tak benar. Takut jadi tajassus. Jadi orang yang betul-betul terlibat, dia kena report pada polis, dia kena urus dengan cara yang betul. Dia tidak boleh disensasikan. Sebab tu Nabi kata sesiapa yang diikuti keburukan orang yang timbul dalam masyarakat, dia sebenarnya telah berusaha untuk dia masuk neraka. Kayak timbul tengok dalam, ada ustaz ni kena takak basah, kiliwak ni. Oh kita pun, tasnya tu mah dia cari maklumat. Gong tu lagu tu. Nabi tak benar tu. Tiba-tiba tak betul. Tak apa, duk kutuk dia, lai dah. Padahal tak betul. Ataupun cerita ni berlaku 10 tahun dulu. Tu benda-benda gitu. Betul maksud Nabi, jangan kita ikuti isu-isu lagu tu. Ni habis masa tu cari maklumat tu. Gong ngoti. Itulah. Kadang-kadang orang ni bila tidak ikut apa Nabi sebut, dia jadi tenggelam. Walaupun pihak tak percaya tu. Tenggelam dalam. Itulah kita nak bincang. Itulah maksud jaga lidah tu. Jaga lidah tu. Gitulah. Jadi tu kita bincang. Kita sambung minggu depan lah untuk seterusnya ni. Jadi tu berhati-hatilah. Takut kita tak khabar boleh dosa. Nak bertaubat ke mana? Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.